Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdir-Mu, jadikan kami sabar menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada semua nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pertama, alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini. Terima kasih kepada jemaah yang dapat meluangkan masa dalam program sebentar tadi, iaitu program Jom Cergas di Masjid Negeri. Kita akan cuba buat program ini secara bulanan kerana seorang Muslim dituntut supaya sentiasa kekal cergas dan nampak fit, nampak sihat. Kerana Allah Ta'ala lebih suka orang sihat berbanding orang sakit. Atas sebab orang sihat ibadahnya lebih sempurna berbanding dengan orang yang sakit. Sebab itu dalam Quran Allah catatkan antara penyebab dipilihnya Talut. Talut ini dalam Bible Hebrew dipanggil Saul. Saul ini dilantik oleh Nabi Samuel ataupun Nabi Samuel sebagai the first king of United Kingdom of Israel. Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan sebab dia dipilih, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Terangkanlah pada mereka, Allah telah pilih Talut ini menjadi raja sebab dia memiliki ilmu yang banyak dan tubuh yang perkasa. Surah Al-Baqarah ayat 247. Jadi kita berusahalah untuk sentiasa nampak cergas dan juga fit. Bukan tak nak mati, tidak, supaya nampak cergas. Dan untuk makluman juga, kita di Masjid Negeri tiap-tiap malam kepada para peminat bola sepak boleh datang ke Masjid Negeri juga, kerana kita ada menayangkan skrin besar di hadapan pekarangan masjid. Khusus untuk anak-anak muda boleh datanglah untuk nak menengok bola sepak sempena dengan Piala Dunia yang sedang berlangsung di Qatar ini. Jadi kita mengalu-alukan. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita berbincang, sekarang ni kita melihat banyak kekalutan yang sedang berlaku di tanah air kita ini. Negara kita ini dia pakai sistem demokrasi berparlimen, di mana ketua negara, iaitu Kebawah Duli Yang Mahamula Yang di-Pertuan Agong, akan melantik seorang yang ada kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai ketua kerajaan. Dipanggil Perdana Menteri untuk nak menubuhkan kerajaan. Bila sebut majoriti itu maksudnya lebih daripada separuh, maknanya 50%. Kalau ada 222 kursi di Dewan, majoritinya 112, iaitu melepasi 111, iaitu separuh daripada 222. Kalau ada 120 kursi, maka majoritinya adalah 61. Jadi selagi tak ada pemegang majoriti, selagi itulah tak ada Perdana Menteri. Maka kalau ada pun pengumuman daripada Kebawah Duli Yang Mahamula Yang di-Pertuan Agong, sekadar Perdana Menteri sementara saja, atau dia panggil caretaker ataupun Perdana Menteri interim. Yang di-Pertuan Agong adalah raja perlembagaan yang mesti bertindak mengikut perlembagaan.
Dan PRU kita kali ini susah nak tentukan majoriti sebab kita dah beralih kepada satu sistem politik baru. Dia panggil sistem berbilang parti, multi-party system. Kalau kita nak bandingkan dengan negara yang satu parti yang dominan, sebagai contohnya Singapura, ataupun ada dua parti yang kuat macam Amerika dan juga di United Kingdom, negara berbilang parti ni memang ada masalah untuk menubuhkan kerajaan dengan mudah. Sebab bilangan parti yang banyak, dia akan memecahkan undi. Dia akan menyusahkan mana-mana parti untuk mendapat majoriti. Apabila tak ada parti ataupun blok yang ada majoriti, maka parti-parti perlu berunding untuk nak mewujudkan gabungan parti yang ada majoriti untuk nak memerintah. Jadi perundingan bagi mewujudkan gabungan boleh mengambil masa sehari, seminggu, sebulan. Bahkan di Belgium pernah ambil masa setahun. Setahun untuk nak berunding saja. Dan kes kita kali ini memang berat nanang sungguh. Sebab agihan kerusi antara tiga blok utama, PH, PN dengan BN, memerlukan dua daripada tiga blok ini bergabung untuk nak menghasilkan kerajaan. Tidak ada pihak yang akan ada majoriti tanpa gabungan PHBN, PHPN ataupun PNBN. Tapi masalahnya ketiga-tiga blok ni bergaduh teruk sangat. Jadi sebarang gabungan PHBN, PHPN, PNBN sangat tidak popular sekarang ini. Tidak mendapat sambutan pun di kalangan pemimpin itu sendiri, apatah lagi para penyokong. Jadi kalau dah tak dapat bergabung, macam mana nak ada kerajaan? Ini soalan. Ada satu option, iaitu kerajaan minoriti. Minority government, iaitu parti ataupun blok yang tak ada majoriti masih boleh jadi kerajaan selagi ada parti ataupun blok yang lain yang memberi sokongan, dia panggil CNS, Confidence and Supply, yang mencukupkan majoriti itu untuk diperlukan. Confidence and supply ini merujuk kepada undi percaya, vote of confidence, dan juga undi belanjawan, supply bill untuk RUU perbekalan nanti. Dan dua benda ini paling penting untuk sebuah kerajaan itu berfungsi. Jadi kalau ada satu parti ataupun blok memiliki sokongan majoriti untuk ulus undi percaya dan juga belanjawan, maka parti itu boleh jadi kerajaan. Ada tak contoh di dunia sekarang? Ada. Contoh kerajaan minoriti ini macam Parti Liberal di Kanada sekarang. Boleh. Parti Liberal ni dia ada 160 kursi, tapi majoriti yang diperlukan untuk menubuhkan kerajaan adalah 170. Jadi satu lagi parti dipanggil New Democratic Party, dia ada 25 kursi. Dia setuju sokong Parti Liberal untuk luluskan bajet. Jadi Liberal boleh jadi kerajaan. Soalan, kenapa parti bagi sokongan tapi tak nak masuk kerajaan? Ini pun masalah juga. Sebab kadang-kadang parti ni dia kuat pegang prinsip. Dia ikut mana pun ni prinsip dia. Dia rasa dia tak boleh bergabung, maka dia pilih untuk beri sokongan bersyarat membangkang dasar kerajaan selain daripada belanjawan je dia setuju. Untuk kes Malaysia kali ini, konteks confidence and supply kita mungkin boleh jadi option. Sekiranya PN, PH dan BN memang tak boleh bergabung langsung atas dasar nak mempertahankan prinsip. Itu satu option. Satu lagi option adalah kerajaan perpaduan, unity government. Ada orang menggelarkan gabungan PHBN ataupun PHPN yang dicadangkan ini sebut sebagai kerajaan perpaduan. Sebenarnya tidak tepat. PHBN masih berada dalam kategori kerajaan gabungan. Kerajaan perpaduan ni maksudnya PH ataupun kerajaan yang merangkumi semua parti gabungan. Semua parti adalah kerajaan, tak ada pembangkang langsung. Biasanya kerajaan perpaduan ni ditubuhkan waktu krisis, waktu perang, waktu bencana, dan orang tak buat kerajaan perpaduan ni ketika aman. Sebab kalau semua duduk dalam kerajaan, apa-apa pun nak mendapatkan persetujuan semua, macam mana kerja nak berjalan? Jadi susah.
Sebab itu Itali pernah dari tahun 2021 sampai 2022 dia pernah wujudkan kerajaan perpaduan. Walaupun masih ada parti yang tak nak masuk kerajaan masa itu, iaitu Brothers of Italy. Dan dia memang gagal dengan teruk ketika itu. Sebab kerajaan yang nak jaga hati semua orang, maka kerajaan itu akan jadi lembab. Itu kena ingat kalau terlampau nak jaga hati. Jadi kalau semua option ni tak jalan, maka jawapan yang bagi pandangan kita lah, ini nama pun program Minda Imam Besar, pada minda kita lah, PRU semula je lah jawabnya tuan-tuan. Itu je lah yang terbaik sekali. Dan ini yang berlaku di Israel dari tahun 2019 sampai 2021, disebabkan tiada parti dan gabungan yang berjaya capai majoriti dan semua perundingan gagal, maka dia terpaksa buat 4 kali PRU sampailah ada kerajaan. Jadi kalau kita malas nak beratur lagi, bolehlah kita jadi macam Belgium. Belgium mudah, tak ada kerajaan selama 500 hari. Dia ada caretaker government saja. Dan caretaker government ni dia berfungsi macam kerajaan biasa, cuma dia tak boleh buat dasar baru saja. Tapi ingat, Belgium ni negara kecil dan dia dah membangun lebih daripada kita. Malaysia buat style gini bahaya. Lebih-lebih lagi tahun depan jangkaannya akan ada kegawatan ekonomi. Jadi sekarang, apakah kebijaksanaan yang ada pada para yang berhormat kita untuk menyelesaikan deadlock politik ini dan untuk nak membawa negara kita kembali back on track? Sebab itulah kita merasa prihatinlah dengan benda ini. Sepanjang minggu ni Allah uji kita dengan macam-macam ujian. Sudah hilang inai mengundi, masih belum dapat Perdana Menteri. Bayangkanlah, teruk sangat. Kita sekarang dilanda satu penyakit. Dulu orang tak terfikir kita akan ada dipanggil government formation deadlock. Kita mengalami tergantung, coalition breakdown. Gabungan parti-parti yang membentuk kerajaan mengalami perpecahan dan parti-parti dalam proses runding untuk nak reform balik. Cuma kita bersyukur kehadrat ilahi, alhamdulillah, rakyat kita, masyarakat kita tenang. Tenang, tidak panik dengan situasi ini. Macam kita di Kuantan pun kita tengok tenanglah. Tuan-tuan pergi ke kedai, tak adalah orang buat pembelian panik ke apa. Agak orang kita dah sampai peringkat lantak engkau lah. Engkau nak bergomol sama engkau, pergilah. Aku hidup macam biasa. Datang masjid, dengar kuliah, pagi-pagi exercise, lantak. Orang dah jadi begitu dah agak. Tapi sebenarnya, situasi deadlock ni, negara tak bekerjaan ni, dia banyak berlaku di negara-negara maju. Dan kebiasaannya tempoh yang berlaku tu pula lebih lama daripada negara kita. Kita start daripada hari Ahad je, nak nyampai ke hari Rabu. Sweden pernah mengalami deadlock ini selama 133 hari pada tahun 2018. Belanda pernah mengalami deadlock selama 208 hari pada tahun 2017. Belgium pernah melalui deadlock selama 541 hari pada tahun 2010. Dan Israel, dia pernah mengalami hang parlimen ini, iaitu keadaan selepas PRU di mana tiada parti yang ada majoriti cukup untuk nak membentuk kerajaan. Pada masa yang sama, mereka pula tak nak bergabung. Jadi cara dia buat 2 kali PRU, tapi kerajaan Israel masih tak dapat dibentuk. Sebab kedua-dua parti yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, dua-dua tak dapat majoriti. Dia macam kes PH dengan PN sekarang. Tapi dua-dua parti ni nak jadi Perdana Menteri. Payah juga. Jadi kena buat PRU kali yang ketiga. Sampai kali yang keempat. Jadi Netanyahu ketika itu dipanggil sebagai caretaker Prime Minister. Sama macam kita sekarang. Sama juga kes di Itali. Pada bulan September, kerajaan gabungan Parti Liga Utara, Lega Nord, dia gabung dengan gerakan 5 bintang ataupun Movimento 5 Stelle. Dia bergabung sama tapi tumbang selepas setahun memerintah. Lega Nord ni dia parti orang belah utara, banyak haluan kanan. M5S ni parti orang sebelah selatan, banyak pemikiran ala ke haluan kiri.
Jadi kedua-dua parti ini dapat undi paling banyak dan kedua-dua parti ini sangat anti kepada parti pemerintah setiada. Parti Demokratik yang masa itu Parti Demokratik umpama kita Barisan Nasional lah, dia dapat undi ketiga terbanyak. Tapi kedua-dua parti yang menang ini tak serasi bersama. Maka mereka akhirnya bergabung juga secara terpaksa. Tak hendak tapi terpaksa juga bergabung. Tapi akhirnya gabungan Legal Nord dan M5S ni berpecah juga. Legal Nord kena tendang, jadi pembangkang balik. M5S pula terpaksa ajak Parti Demokratik yang dia hina, kutuk, yang dia, kalau bahasa kita dikapirkan lah selama ini, akhirnya dia ajak untuk membentuk kerajaan. Baik, itulah kita di negara ini bersyukur dua tonggak dan tunjang utama negara kita, iaitu Head of State, Ketua Negara, dan juga Civil Servant, penjawat awam, dapat jalankan tanggungjawab amanah ini sesempurna mungkin. Rupanya kita ni hak jadi tenang saja, adanya istana dan adanya penjawat awam. Sebab itu kalau di United Kingdom, penjawat awam kaki tangan kerajaan ini dipanggil sebagai His Majesty's Most Loyal Servant. Paling taat kepada raja. Jadi ada beberapa lah kekurangan sana sini. Yang penting kita doakan ianya berjalan secara lancar. Selama deadlock ini mungkin ada sebahagian kita akan berbeza pendapat. Itu juga wajar. Sebab hidup ni memang ditakdirkan untuk kita berbeza. Moleknya kita sambunglah balik silaturahim. Sebab memilih barisan pentadbiran ni bagi saya hanyalah jihad kecil. Jihad yang lebih besar adalah melawan hawa nafsu sendiri. Nafsu merasa kita paling betul, paling benar, paling suci, paling terbaik. Itu jihad paling besar. Baik itu Allah Ta'ala tegur dalam Quran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Jangan engkau menganggap kamu yang terbaik. Kerana aku lebih kenal siapa yang paling takwa. Surah An-Najmi ayat 32. Apa solusinya? Belapang dada lah. Sabar, redha. Duduk bersama belapang dada, duduk berkawan, bertenggang rasa. Orang pendendam hatinya hitam. Orang cemburu hati berbulu. Orang pendendam imannya padam. Orang pendengki hatinya berdaki. Jadi kalau yang berhormat kita ni tak boleh selesaikan juga, kita pilihan raya je lah semula. Tak ada masalah, pilihan raya je lah semula. Banyak pula dah macam Astro Awani pula kita pagi ni. Ni untuk pemahaman jemaah kita, Kita mengaji semulalah tuan-tuannya. Baik, hari ni kita berada pada subtopik yang terakhir jugalah untuk bab kita ini, iaitu kita masih lagi di dalam bab yang ke-11, pelbagai sunnah berkaitan ucapan dan meminta izin. Jadi bab ni ada 7 subtopik dan kita pada 2 yang terakhir, saya ingat kita habiskan sajalah 2 yang terakhir ni, iaitu membicarakan tentang tata cara bersosial. Minggu lepas kita bincang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam meminta izin dan mengetuk pintu rumah orang lain, muka surat 182, dan kita sempat bincangkan bab meminta izin sebanyak 3 kali, setelah diizinkan barulah masuk, sekiranya tidak hendaklah pulang, muka surat 184. Jadi kita dah terangkan adab bila masuk rumah orang, ada undang-undang. Ucapkan salam, minta izin 3 kali. Kemudian perkenalkan diri, ketuk pintu dengan kuku saja yang tidak mengganggu. Posisi berdirinya tidak betul-betul menghadap pintu. Jangan mengintip, mengintai sekodeng. Kalau tuan rumah suruh balik, balik. Kemudian jangan sampai menyusahkan tuan rumah nak melayan kita. Kemudian pilih waktu yang sesuai untuk pergi rumah orang. Dan yang terakhir, yang ke-10, doakan tuan rumah. Itu kita dah bincangkan minggu lalu. Pada pagi ini kita masuk bab yang baru,
tetamu hendaklah meminta izin kepada tuan rumah semasa hendak pulang. Muka surat 186. Kita bacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zara ahadukum akhahu fajalasa 'indahu fala yaqumanna hatta yasta'zinahu." Apabila salah seorang di antara kamu mengunjungi saudaranya lalu duduk di dalam rumahnya, maka janganlah bangkit daripada tempat duduknya sehingga dia meminta izin kepada saudaranya. Hadis ini disebutkan oleh ramai ulama hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam Tarikh Asbahan. Ishaq bin Muhammad bin Hukim menceritakan hadis ini daripada Yahya bin Waqid. Berkata daripada ayahnya, daripada Jabalah bin Suhaim, daripada Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sanadnya sahih dan seluruh perawinya dikenal sebagai orang-orang yang thiqah. Ini huraian ulama sajalah tentang hadis ini. Cuma disebut hadis ini mengingatkan adab yang mulia, iaitu adab seorang tetamu yang perlu meminta izin kepada tuan rumah sebelum meninggalkan rumah. Adab mulia ini telah dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin di beberapa negeri Arab. Ada yang keluar daripada satu majlis tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tidak hanya itu, bahkan mereka pun tidak mengucapkan salam. Tuan-tuan sekalian, seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia wajib memuliakan tetamu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang percaya pada Allah dan hari kiamat, mestilah dia muliakan tetamu. Ini hadis Bukhari. Cuma dalam hal tetamu ini, kita bahagikan pada dua kategori. Pertama, adab sebagai tuan rumah. Yang kedua, adab sebagai tetamu. Itu perlu diperjelaskan. Sebagai tuan rumah, kita ada adab yang digariskan. Dalam buku kita ni, dia tak huraikan semua. Pertama, tuan rumah, adabnya ketika mengundang seorang, hendaklah mengundang orang-orang yang bertakwa. Itu adab kita nak mengundang tetamu ini. Elakkan mengundang orang-orang yang fajir. Siapa fajir? Fajir ni orang yang bermudah dengan dosa. Dia pandang remeh dengan dosa. Elakkan mengundang orang fajir menjadi tetamu rumah kita. Bukanlah berdosa, tidak. Tapi kalau letak kriteria, yang pertama sekali prioriti orang-orang yang baik. Nabi sebut la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kau berkawan melainkan dengan orang beriman, dan jangan kamu makan makananmu melainkan makanan dengan orang-orang yang bertakwa, kata Nabi. Hadis Abu Daud dan juga Tirmizi. Sama juga tuan-tuan puan-puan, kalau nak pergi ngeteh, nak pergi minum air, nak ajak orang teman kita, kalau ikut hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, ajak kawan kita yang paling baik. Bukan yang sahabat kita, tak. Orang yang baik, yang jenis semayang, yang jenis bagus agamanya. Ini ajaran agama kita. Cari orang yang baik-baik. Tapi kalau niat nak panggil orang yang tak baik ni untuk dakwah, nak nasihat, itu cerita lain lah. Kalau diberi pilihan, cari tetamu yang baik-baik datang ke rumah. Yang kedua, adab kita sebagai tuan rumah, tidak mengkhususkan undangan hanya orang kaya saja. Jangan tak undang orang miskin. Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal aghniya wa yutrakul fuqara. Seburuk-buruk makanan kenduri adalah kenduri yang hanya mengundang orang kaya dan orang miskin ditinggalkan. Hadis Bukhari Muslim. Kita ramai buat kenduri kahwin, anak, cucu macam-macam. Kadang-kadang kahwin sekarang ni pakai invitation, reservation macam-macam. Orang tak diundang semua. Buat kat Dewan Jubli ke mana ke, takkan diundang lah semua orang. Diundang orang tertentu saja sebab ada meja, ada table. Kena confirmkan kehadiran bagai-bagai. Bagus, sistem tu bagus. Tapi kita telah menganaktirikan orang-orang yang tak sekufu dengan kita. Hatta kalau saudara pun mungkin kita undang saudara yang have saja. Datang dengan anak-anaknya. Saudara yang pakai kereta buruk, tobat kita tak ajak datang. Sebab meja terhad bagi kita. Itu kenduri yang paling buruk, kata Nabi. Nak mengajak orang, janganlah. Ajak semualah, apa masalahnya. Alhamdulillah ada makan. Tak ada, kita grab food je lah. Alhamdulillah ada pizza pun pizza lah. Barakah.
Yang ketiga, tidak mengundang seorang yang diketahui akan menyusahkan kita kalau kita mengundang dia. Dia mungkin anaknya ramai, 15 orang. Jadi kalau kita panggil, kena standby je lah rumah kita jadi tongkang pecah. Kalau dah malas kemas, jangan ajak orang ramai anak, simple. Jangan cari tetamu yang akan memberatkan kita kalau diundang. Ni kecil hati pula orang yang anak ramai. Tak ada masalah. Sebab itu orang anak ramai jarang pergi berjalan. Orang tahu orang tak suka anak dia ramai. Orang ramai anak ni. Macam saya pun adik-beradik ramai. 12 orang. Kita pun faham bukan suka dengan adik-beradik ramai ni. Kita habis rumah orang. Habis melompat sana melompat sini. Sebab itu jaranglah bawa berjalan. Pergi berjalan pun orang tak suka lah. Kita ramai kan. Ramai. Habis. Yalah, anak kalau dah ramai pergi rumah orang. Biskut habis. Macam kebulu sangat ke. Malu mak ayah bawa berjalan macam tak makan nasi. Benda ramai. Tak apalah orang tak ajak pun kita faham. Sebab adab kita mengajak orang, biarlah tetamu tu tak nyusahkan kita. Mungkin bagi orang, kami ramai ni nyusahkan orang. Okeylah, tak ada masalah. Itu yang ketiga. Yang keempat, disunahkan mengucap selamat datang kepada tetamu. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas, bahawa tatkala utusan daripada Abu Qais datang berjumpa dengan Nabi, Nabi telah menyebut marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang kepada para utusan yang datang tanpa merasa hina dan juga menyesal. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ucapkan selamat datang, selamat datang. Yang kelima, muliakanlah tetamu dan berusahalah menyediakan hidangan sebaik mungkin. Nabi SAW pernah cerita ada satu tabiat Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni digelar Abu Dhifan, bapa segala tetamu. Dia ni sangat suka melayan tetamu. Nabi cerita, kana Ibrahimu awwalan nasi dhayyafa dhayfa. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang menjamu tetamu. Nabi Ibrahim. Wa awwalan nasi ikhtatana. Nabi Ibrahim adalah orang pertama yang berkhatan. Nabi Ibrahim orang pertama bersunat. Berapa umurnya bersunat ketika itu? 80 tahun. Dan dia bersunat guna apa? Waqtatana, kata Nabi, waqtatana bil qadumi. Dia bersunat pakai kapak. Umur 80 bersunat seorang pakai kapak, biuh pun tak ada. Tuan-tuan dengar pun ngeri. Itulah Nabi Ibrahim. Never say no. Allah Ta'ala suruh sunat, beres boh. Sembelih anak, beres boh. Nabi Ibrahim punya perangai. Dan kata Nabi, wa awwalan nas qassus syarib. Dia orang pertama yang potong misai. Misai orang dulu, orang waktu junta-junta, dia trim misai. Wa awwalan nas raya syaib. Dia orang pertama yang tumbuh uban. Nabi Ibrahim ini, kata Nabi. Jadi salah satu yang Nabi Ibrahim ni, dia suka melayan tetamu. Bayangkan dalam Quran, Allah berfirman mengisahkan Nabi Ibrahim, dia melayan tetamu-tetamunya. Ini dalam surah Zariyat, ayat 24 sampai 27. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkan sampai kepadamu, wahai Muhammad, cerita tetamu Nabi Ibrahim. Nabi pun sukalah. Cerita ni saya tak pernah dengar. Apa ceritanya? Izdakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Ketika mereka masuk berjumpa dengan Ibrahim, mereka memberi salam. Salam sejahtera ke atas kamu. Lalu Ibrahim pun menjawab, salam sejahtera juga kepada kamu. Sedangkan Allah Ta'ala sebut qaumun munkarun. Nabi Ibrahim tak kenal pun siapa yang datang ni. Nabi Ibrahim duduk di rumah, orang datang bagi salam, dia jawab. Dia buka, dia tak kenal. Tetapi dia ni jenis ra'i tetamu. Dia ajak tetamu dia masuk. Faragha ila alihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian Nabi Ibrahim menyuruh keluarganya menyediakan hidangan bi'ijlin samin. Seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Allah Ta'ala sebut. Bayangkan Nabi Ibrahim, tetamu datang 2 orang.
Dia hidang seekor lembu. Bukannya hidang cekodok bawang sisa coh cili. Tak. Bukan goreng kerupuk. Kerupuk free pergi ceramah orang bagi tu dia goreng. Bukan dia. Orang-orang hadiah. Ni Nabi Ibrahim. Bukan tetamu yang datang tu satu bah. 2 orang je. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dia hidangkan, dia dekatkan makanan tu pada tetamunya. Dan dia mengatakan, ala ta'kulun. Silalah makan. Silalah. Ini surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Ulama bahas ayat ini. Ayat ini merakamkan perbuatan Nabi Ibrahim AS. Dia sambut tetamu dia melayan tetamu yang hadir ke rumahnya. Walaupun tetamu tu dia tak kenal. Baginda tak tahu pun yang datang tu sebenarnya bukan orang biasa. Tapi yang datang tu adalah malaikat. Malaikat dia tak tahu tu malaikat, ingat orang. Tapi dia tetap silakan. Dan bila malaikat mana makan. Bila dihidangkan lembu panggang, tetamu tak makan. Nabi Ibrahim jadi susah hati. Apa pula dia tak nak makan? Sudahlah. Tak makan lembu ke? Lama-lama dia pun terfikir. Agak malaikat. Barulah dia perasan. Malaikat rupanya. Kata Syekh Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Adwa'ul Bayan fi Idha'il Quran bil Quran. Pelajaran yang boleh diambil adalah Allah Ta'ala nak ajar pada kita, segeralah hidangkan makanan untuk tetamu. Yang kedua, hidangkan apa yang terbaik dalam rumah. Kalau takdir kita sedang goreng ikan kerai, tetamu datang, makanlah ikan kerai itu dengan tetamu. Jangan disorok ikan kerai dalam oven, dibuatnya sardin je hidang ke tamu. Kedekut namanya. Hidang je lah berkat, rezeki, berkat. Yang ketiga, faqarrabahu. Allah Ta'ala sebut, dan dekatkanlah makanan itu kepada tetamu. Tetamu, dia letaknya dekat bekas basuh tangan. Lepas tu suruh tuan rumah mengadak segala bapak lauk semua ke tuan rumah. Dekat tetamu dia letaknya basuh tangan dengan tisu. Tetamu ni pula jenis mengaji masjid. Nabi pesan nak makan, ambil yang paling dekat ialah ikan kerai tu kat anak dia. Lepas tu ada setengah orang tua-tua, kalau dia tengok ikan sungai sedap, letak pula jauh pada dia. Macam mana cara dia nak dekatkan ikan tu pada dia? Dia kias macam-macam lah. Orang muda tak pandai tak makan ikan banyak tulang ni tak? Itu mana dia nak lah. Kita pun tak kerti bahasa. Kami pandai, kami pandai. Itu dia ndak lah tu, tak kerti-kerti. Lepas tu Tok Guru pondok dulu, dia tengok ikan patin. Anak murid poh makan. Dia kata tak ada lalu tinggal ke aku. Ingat kata dia, kalau awak nak ngapai Quran, jangan makan kepala ikan. Nanti benak, payah nak ngapai. Oh ya ke ustaz? Iya. Tolong tinggal kepala. Bantai dia ustaz lah kepala tu. Dia nak ke kepala tu lah. Kenapa terpaksa muslihat begitu? Tak kerti bahasa. Tetamu orang dimuliakan, bagilah special sikit. Waktu kalau orang kampung, orang kampung dulu tuan-tuan, kalau kita hidang ke dia pinggan hak boleh nampak meja, pinggan kaca tu kan, kecil hati. Sebab bagi dia makan macam kucing, makan nampak meja. Baik tu orang kampung dulu pinggan hak putih tu ada bunga tu. Sebab dia nak jangan nampak lantai, jangan nampak meja. Baik tu kampung semua pinggan putih yang bunga-bunga hitam putih tu. Dia nak hormat, penghormatan kepada tetamu. Orang sekarang saya tengok la ilaha illallah. Hak makan benda nama. Sell out. Macam kucing makan atas lantai. Dia tarik seperoh plastik tu, dia tumbang segala lauk. Makan, duduk beranak. Atas lantai. Macam kucing. Pok. Dia kata bukan ustaz, ini sell out. Ada geng-geng Korea mubang. Ni mubang saya pun tak tahulah benda nama. Dah awak tetamu takkan makan macam tu. Buatlah pinggan elok-elok.
Orang kampung dulu pinggan kaca nampak meja pun dia kecil hati lah. Ni cara orang dulu lah, kita memuliakan tetamu. Itu yang kelima. Kita tuan rumah kena ikut perangai Nabi Ibrahim. Yang keenam, hendaklah kita dalam melayan tetamu itu gembirakan dia. Gembirakan dia. Ni musim-musim negara tak berkerajaan ni, jangan susahkan hati dia lagi. Dia dah lah pening, parti dia kalah ke apa ke. Kita nyusahkan dia lagi. Cerita hal lain sudahlah. Cerita hal cuaca ke, cerita hal P.Ramlee ke. Tak daya lah cerita hal politik. Lantak je lah. Yang ketujuh, dahulukan tetamu, melayannya yang mana duduk paling kanan. Ini dipanggil tertib susunan tetamu. Maknanya kita di ruang tamu, tetamu datang duduk di sofa, kita layan hak paling kanan sekali lah. Tapi saya punya pendapat lah, tetamu kalau datang rumah, duduk di ruang tamu. Kalau dulu duduk di serambi, duduk di sofa, itu tetamu level biasa saja. Tetamu hak paling istimewa ni, duduk dapur. Ini first class tetamu. Duduk sekali dengan kita. Ini baru tetamu bagus. Kan orang kampung dulu, ruang tamu dia buka masa raya. Keluar masuk semua kot dapur. Orang kampung dulu. Pintu masuk dia dapur je. Situlah dia duduk makan, minum, cari kutu, baring, berkembang, tengok TV. Dapur je. Kehidupan dapur. Tingkat atas pergi ke ruang tamu Serambi Anjur. Mana? Raya je buka. Gelak tutup dengan lansir. Orang kampung dulu. Tapi kalau kita datang, dia bawa kita ke ruang tamu, kita ni tetamu yang level hormat, bukan level mesra. Tapi kalau jenis datang, maulah ke dapur, kita sama dengan dia. Itu mesra betul tu. Mesra sangat. Tu kalau tuan-tuan tengok Facebook, baru dulu Tuanku Sultan Johor. Tuanku selalu terima tetamu kan. Kita boleh tengok tetamu tu standardnya apa. Kalau tuanku di dapur, tetamu tertentu. Ruang tamu lain. Ada tetamu duduk kat tepi balkoni ya, tepi tu. Kita boleh baik. Cara orang dulu memang begitu. Dia jumpa tetamu di mana, maka itulah kedudukan tetamu dia. Tapi sekarang ramai kita kawan-kawan nak jumpa banyak kedai mamak, jumpa maulah ngeteh lah. Bawa ke rumah. Bawa tempat yang paling kedudukan sesuai untuk dia. Itu tetamu lah. Kemudian yang ke-8, kata ulama, dahulukan tetamu yang lebih tua daripada tetamu yang muda dalam melayani mereka. Malam yarham saghirana wa yujilla kabirana falaysa minna. Siapa yang tidak sayang yang kecil dan tidak hormat yang tua, bukan umat aku, kata Nabi. Ini hadis Bukhari. Jadi mungkin kalau makan, ruang makan kita tak besar, kursi ada 6 saja. Jadi untuk makan tu bagi orang tua-tua lah duduk. Mak ayah ke orang tua-tua. Anak-anak dia buat nasi Melaya sudah. Ambil makanlah mana-mana atas kursi ke depan TV. Ini kan anak sama geli dengan orang tua. Kita utamakan orang tua. Duduk, yang orang tua duduk. Budak-budak atas lantai sudah. Makanlah nasi Melaya ramai-ramai. Budak muda kenal lah nasi Melaya. Tak tahu kenal ke tidak. Kemudian jangan angkat makanan sebelum tamu selesai makan. Ini jangan buat macam hotel. Hotel lain dia nak suruh balik cepat. Letak pinggan baru habis. Sibuk nak angkat pinggan kita. Tak habis lagi, dek. Okey, sorry. Berjalan. Kita baru tak habis lagi. Dia nak ngambil pinggan kita. Jangan buat begitu. Sebab ada jenis orang tua-tua sensitif. Kalau dia habis makan, kita ambil pinggan macam suruh balik. Suruh balik orang tua-tua ni susah. Sebab kadang ada orang, dia ada petua dia, basuh tangan dalam pinggan dia lah. Hala kita pun tak tahulah perangai orang macam-macam. Ada orang dia suka meratah lauk pula. Habis nasi kan pinggan ada, pergi ambil lauk kan dia meratah pula. Takkanlah pinggan tak ada, dia nak meratah dalam bekas pinggan, tak sesuai pula bekas lauk. Jadi biarkan sajalah, jangan diangkat. Kemudian banyak lagi lah mendekatkan makanan kepada orang itu, mempercepatkan hidangan. Ini digariskan dalam adabul mufrad. Adab kita sebagai tuan rumah. Adapun bagi kita pula yang jadi tetamu,
ada juga adab dia. Ini kita dah bahas banyak. Minggu lepas kita bahaskan sikit, hari ini pun ada dibahaskan lagi. Cuma kita perincikan. Bagi kita yang diundang pergi ke rumah orang, hendaklah memenuhi undangan. Kecuali kita ini ada masalah yang tak dapat datang. Sebab dalam hadis Nabi sebut, man du'iya falyujib. Siapa yang diundang, maka mesti datang. Sebab itu ada setengah ulama mengatakan, wajib pergi undangan orang. Sebab ada satu hadis disebut, waman taraka da'wata faqad asallahu wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi jemputan, maka dia telah maksiat kepada Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Baik itu bila kita dapat undangan walimatul urus, anak-anak kawan-kawan kita, sebenarnya itu satu pertanggungjawaban. Kalau tak dapat datang, kena beritahu tak dapat datang. Sebab dia memenuhi undangan ini adalah kewajipan. Jadi untuk menghadiri undangan, ada beberapa syarat yang kita tengok. Pertama, orang yang mengundang bukanlah orang yang membahayakan kita. Orang yang boleh memberikan mudarat pada kita. Kalau dia boleh memberi mudarat, tak payahlah pergi. Contoh dia dan keluarganya sedang berpenyakit ke apa ke, itu tak perlulah kita hadiri. Yang kedua, tidak ada kemungkaran yang ketara pada tempat tersebut ataupun pada majlis tersebut. Mana kalau setakat undangan walimah, kita hadir, disebut makan nasi minyak, air sirap, kuih muih, pergilah. Tapi kalau majlis tersebut, minuman, bir, minum bir, kenduri kahwin bagi bir. Makan babi panggang, contohlah melerak babi. Tak payah lagi, tak sesuai dengan kita. Ataupun semua tetamu dikendaki memakai pakaian mandi. Itu tak payah lah, pakai bikini suruh kita. Tak payahlah pergi. Itu bukan kenduri kahwin, itu parti namanya. Yang ketiga, penghasilan orang yang ataupun pendapatan orang yang mengundang kita itu bukan daripada pendapatan yang jelas haram. Kalau orang tu kita tahu dia meniaga benda tak senonoh, tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tapi yang jelas haram, jangan teka-teka. Teka-teka tak boleh. Contoh dia pegawai kerajaan, mengundang kita kenduri. Kita kata tak payah pergilah ngau pula. Muka rasuah tu. Tak boleh gitu. Awak bukan nampak apa. Muka dia muka rasuah. Takkanlah awam boleh buat dekat dewan. Dia dah start mengata. Jangan, itu fitnah. Mungkin dia buat pinjaman, pok mentua dia kaya, kau mana tahu. Jadi yang jelas haram. Cuma ada sebahagian ulama mengatakan boleh menghadiri jemputan orang yang berpenghasilan, berpendapatan benda tak senonoh ini kerana mereka berpandangan dosanya adalah orang yang mengundang. Orang yang hadir tidak berdosa. Jadi pandai-pandailah kita. Dia pengedar dadah misalnya. Jadi ada setengah ulama mengata boleh dia pergi. Tapi untuk lil ikhtiyar tak payahlah pergi. Kita tak tahu kan, takutkan bala apa menunggu kita. Kemudian kata ulama, menghadiri majlis itu selama tidak mengugurkan kewajipan kita. Kita ada kewajipan lain, dek kerana hadir, kewajipan kita gugur. Maka bolehlah tidak hadir. Dan tidak ada mudarat kalau kita hadir. Sebab itu kalau kita duduk kawasan satu perumahan, taman guru misalnya, lorong karyawan ni, katalah orang lorong seberang ajak kita kenduri. Kita wajib pergi. Contoh family dia buat kenduri hari Sabtu ni contohnya. Kita pula ada urusan saudara kahwin juga di Kuala Lumpur misalnya. Kita dah tahu kita memang tak boleh pergi. Kita jangan lip service. Jemputlah Tuan Haji datang rumah saya Sabtu ni, anak kahwin. Oh iya ke? Dalam hati aku pun anak saudara kahwin juga. InsyaAllah lah saya datang. Memang awak tak boleh datang. Jangan cakap insyaAllah. Itu ditunggang nama Allah. Tak boleh cakap tak boleh. Cakap terang. Minta maaf tuan, saya Sabtu ni kebetulan adik saya anak dia kahwin. Anak saudara pertama pula tu. Jadi minta maaf sungguhlah. Orang pun faham kita tak datang. Tapi jangan minta maaf saja. Sendailah sikit. Sup. Dia pun sup. Alhamdulillah.
bagi merah 2-3 keping. Tak ada, dia bukan dok sangat. Tapi Masya Allah, sup. Settle masalah. Bukan rasuah dok, cara. Malang kenduri ke datang, bawa telur sesarang. Ni musim telur payah. Bawa telur sesarang. Ni saya hadiah. Minta maaf, pagi esok tak dapat datang. Malam ni nak naik ke Kuala Lumpur. Pagi esok anak saudara nikah. Orang pun faham. Jangan insya-Allah dalam keadaan kita memang tahu dah tak pergi. Sebab undangan wajib dipenuhi. Sehingga kata sebahagian ulama, antara jiran dengan saudara mengundang, wajib penuhi jiran dulu. Sebab saudara kita hak dilipih, dijerantuk itu, berbanding dengan jiran kita sama ada di Taman Guru ke, di Drama Kota ke, di mana, ke istana ke, afdal jiran dulu. Sebab kalau kita meninggal, siapa uruskan kita? Bukannya saudara kita dari jerantuk, bukan saudara kita berlipih, jiran kita di taman kita. Jadi utamakan orang yang paling dekat. Kecuali tak dapat mengelak. Minta maaf, anak saudara first pula tu, orang faham. Beres boh. Kita pun tutuplah pagar kita. Kalau jiran dekat sebelah, beritahulah. Nak pakai air paik ke, nak pakai cocok pelak luar, ambil lah. Saya tak ada. Minta maaf, tak dapat bersama kali ni. Orang faham. Penting jangan nipu. Itu tanggungjawab kita ni, tetamu. Yang kedua, hendaklah tidak membeza-bezakan siapa yang mengundang. Kalau orang tu kaya, kadang kita pergi. Orang susah, kita tak nak pergi. Tak bolehlah gitu. Orang bentang-bentang yang menjemput kita ni, orang duduk di Bukit Istana. Orang berapa pergi. Tinggal IC pun sanggup. Punya nak tengok rumah orang kaya, benda rupa. Tapi bila orang susah-susah panggil, duduk belah-belah kampung-kampung, malas aku pergi. Kereta nak masuk sempit jalan. Tak boleh begitu. Kita memenuhi undangan semua orang. Susah ataupun senang. Yang ketiga, kita niat memenuhi undangan orang ke rumah dia sebagai kita nak hormat dia sebagai seorang Muslim. Yang keempat, barulah kita bab yang kita banyak belajar, masuk izin tuan rumah. Balik bila disuruh balik, selesai makan. Kecuali kalau tuan rumah, lepas makan dia kata, duduk dulu borak, jangan salah lorat ingat balik. Barulah kita balik. Ini sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghairu nazirina ilah. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu untuk masak makanannya. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Kalau kamu diundang, masuklah ke rumah. Bila selesai makan, keluarlah kamu tanpa mempanjangkan berborak. Itu Allah Ta'ala sebut. Habis makan, balik je lah. Fantashiru, balik. Wala musta'nisina li hadis. Jangan panjang-panjang berborak. Inna zalikum kana yu'zin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haq. Sesungguhnya perangai yang demikian itu mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu balik. Dan Allah tidak malu menerangkan benda yang sepatutnya. Surah Al-Ahzab ayat 53. Jadi bila pergi rumah orang, lepas makan, baliklah. Nak tunggu benda lagi? Tunggulah kejap, bagi seruh-seruh sikit perut. Berapa jam seruh? Dah kenyang, baliklah. Doa sikit tuan rumah, beri sedekah ke anak dia sikit. Balik, ini dah duduk lagi. Nak kopi O pula lah, nak dessert pula lah, nak cookies lah, nak bercurut-curut lagi lah. Balik je. Bukan tuan rumah suruh, Allah suruh. Fa iza ta'imtum fantashiru. Dah makan, baliklah, kata Allah Ta'ala. Wala musta'nisina li hadis. Jangan borok panjang-panjang rumah orang. Tuan rumah nak nyiap makan, dah penat, ngidam makan, nak ngemas lagi, nak melayan awak borok lagi. La ilaha illallah. Ini adab kita jadi tetamu. Yang kelima kata ulama,
Bila kita berpuasa, tetap disunatkan menghadiri undangan bagi berkongsi kebahagiaan dengan orang tuan rumah. Dan ini termasuk sebahagian daripada ibadah. Orang berpuasa tidak dihalang untuk menghadiri undangan. Iza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusilli wa in kana muftiran falyut'im. Kalau kamu diundang, kata Nabi, hadirlah. Kalau kamu berpuasa, doakan dia. Kalau kamu tak berpuasa, makanlah, kata Nabi, hadis Muslim. Jadi kita jangan pula orang buat kenduri tak pergi. Kenapa tak pergi? Kawan puasa, ni orang tak mengaji. Kenapa pula puasa tak boleh pergi? Kawan kan lapar tengok awak makan, terliur pula macam budak-budak. Orang tua mana ada perangai begitulah. Tak ada lah. Ini cabaran untuk kita khusus bila buat puasa 6. Orang suruh buat puasa 6 awal-awal, awak tak nak. Ujung-ujung Syawal baru nak buat. Masa tu orang banyak buat jamuan hari raya, padai dengan muka. Lepas tu puasa awal-awal, raya ketiga tu puasa lah. 3, 4, 5, 6, habis selesai puasa 6. Lepas tu hari-hari makan lemang. Jadi dia pun duduklah di opis. Tak pergi kenduri jabatan sebelah. Saya puasa, tak cerdik. Pergi je. Okey, doakan. Ya Allah ambil berkat undangan orang gini-gini. Tapau-tapau balik lah. Boleh kau berbuka kan. Takkan tu nak ajar juga. Tapi kena pergi. Ada orang buat jamuan hari Sabtu. Puasa juga. Nampak tak malah campur masyarakat. Awak bagi alasan puasa. Puasa benda hari Sabtu. Puasa hari Sabtu katanya. Gila. Lepas tu seorang tetamu, kata ulama, dia kena dapat persetujuan daripada tuan rumah untuk mulakan makan. Jangan terus hidang, terus bismillah aja dak. Ajaklah. Tuan rumah takkan tengok saja. Tuan rumah macam biasalah, tak apalah untuk tamu. Bukan untuk tamu sangat. Masak tu memang cukup. Tak tahu pula anak dia ramai. Tak cukup pula dah. Jadi tuan rumah terpaksalah pura-pura tak makan. Makanan tak cukup. Nasi 3 pot je. Anak dia 8 orang. Gemuk-gemuk pula tu kuat makan. 3 pot tak cukup. Nak anak semula pula dah. Tapi kalau tuan rumah kata, makan dulu, makan. Ada lagi. Dapur ada lagi. Don't worry, makan. Barulah makan. Dan tidak melihat ke dapur, meninjau-ninjau. Ini adab yang disebutkan dalam Adabul Mufrad. Ada orang dia suka pergi ke dapur. Terutama orang perempuan lah. Pergi rumah orang takkan makan basuh tangan. Balik tak sedap pula macam tak kerti bahasa. Jadi ada orang dia bantu serve, plating. Habis makan, kemas. Itu cara. Kalau ikut adab dalam Islam tak boleh. Pergi ke dapur, rahsia orang banyak kan. Dapur dia berkapar. Tapi kita takkan makan basuh tangan, cuci tangan balik. Itu budaya kita lah. Pinggan angkat, isteri kita angkat, bawa ke dapur. Jangan dengan tuan-tuan sama sibuk dapur. Tu isteri orang dapur tu. Biarlah isteri kita buat. Tu adab. Kemudian, apa lagi adab? Kemudian hendaklah seorang berusaha semaksimum mungkin agar tidak memberatkan tuan rumah. Berdasarkan Al-Ahzab ayat 53. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. Bila kamu selesai makan, baliklah. Dan yang terakhir kata ulama, sebagai tetamu dianjurkan membawa hadiah untuk tuan rumah kerana boleh mendekatkan kasih sayang. Tahadu tahabu, kata Nabi, hadis Bukhari. Berilah hadiah, nescaya dia akan sayang kepada kamu. Jadi itu beberapa adab kita sebagai tetamu. Baik itu kita bila orang ajak makan ke rumah, jagalah adab. Nombor 1 saya tengok orang kita ni mulut nak kena jaga sikit. Jangan kutuk makanan, jangan cela makanan. Nabi ajar ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karyahu tarakahu. Hadis Bukhari Muslim. Nabi dia tak pernah condemn makanan. Sama ada yang dia hidangkan atau tetamu dia bagi, yang tuan rumah bagi. Dia tak pernah condemn. Kalau dia suka dia makan. Kalau dia tak suka, dia tinggalkan. Ini hadis Bukhari Muslim. Contoh kita orang bandar. Pergi ke kampung, orang kampung hidang ikan patin. Awak jenis orang duduk tepi pantai, tak pandai makan ikan sungai. Tak makan, tak apalah.
Tak makan ke patin? Oh, saya tak biasa. Okeylah. Jangan pula patin. Patin ni, saya tak makan patin. Dia sebab ikan dia tak bersisik patin ni. Lagi pun patin ni, dia duduk dalam sangkar. Dia makan tak senonoh sama-sama dia. La ilaha illallah. Jangan pula awak. Orang lain suka, awak tak suka. Awak punya pasal lah. Ini nak cerita patin ni makan bangkai lah, itulah ini. Awak tengok ke? Dah orang lain dah kembang, tekok yang tengah makan jadi. Hantu raya betul budak ni. Dia tak makan dia punya pasal lah. Jangan hina makanan. Orang hidang ayam kampung. Saya tak makan ayam kampung. Ngobrol. Ayam kampung ni jalan sepoh-sepoh. Macam-macam benda dia makan. Biar ayam bela warna putih tu. Awak orang lain dah setengah pinggan dah makan. Dia bersyarah tentang ayam kampung. Awak tak nak punya pasal lah. Ini kena ajar adab ni ke anak-anak kita. Dia kutuk je makanan rumah orang. Bahkan sunat puji kalau sedap. Nabi kalau dia makan tu dia suka, dia puji. Ni'mal ulumul khal. Ni'mal ulumul khal. Kata Nabi, makanan paling sedap. Cuka, kata Nabi. Nabi melakukan, oh ni makanan paling sedap. Cuka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana tuan rumah masak memang sedap. Kita makan, Masya Allah sedap sungguh masakannya. Cuma tuan-tuan, jangan, kalau isteri ada, janganlah puji ingat masakan orang. Muncung dia balik sekarang. Amboi, awak punya puji. Kecil hati dia kan, orang puan sensitif. Jadi tuan-tuan walaupun sedap, biasa-biasa je lah makan. Memang sedap. Dalam kereta isteri tanya, sedap lah rumah tu. Sedap awak lagi. Akan selesai masalah jawab gitu. Nak kecil hati dia, awak kat rumah sepinggan tak habis. Rumah orang perlu pinggan makan melampau-lampau. Takkan nak ajar juga pandai-pandai lah nak hidup. Tapi kalau kawan sedap, puji je sedap. Jadi itu antara contoh makan-makan. Ni yang bab terakhir saya habiskan jelas saja ya. Iaitu 187, tuan rumah lebih berhak menjadi imam solat di rumahnya sekalipun tetamunya lebih alim. Kita bacakan hadisnya sikit. Ya ummal qauma aqra'uhumul kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnati sawa faqdamuhum bi hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa faqdamuhum silma. Wala ya'ummanna rajulun rajula fi sultanihi wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznih. Orang yang lebih berhak menjadi imam kepada satu kaum adalah yang paling banyak hafal Quran. Jika hafalan mereka semua sama, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah yang faham sunnah. Kalau pemahaman sunnah mereka juga sama, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih dahulu hijrah. Jika hijrah ni juga sama, maka yang lebih berhak menjadi imam adalah orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dan janganlah seorang menjadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Dan jangan pula duduk di rumah orang lain dengan menempati tempat khusus yang biasa diduduki tuan rumah, melainkan atas izinnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang lain ni hanyalah huraian saja. Kita ringkaskan begini, dalam bab minta izin ni, kalau tuan-tuan puan-puan alim sekalipun, nak semayang rumah orang, nak jadi imam pun kena minta izin. Jangan, kita kan penceramah, mestilah orang nak jadi imam. Tak, kena khabar tuan rumah. Haji, saya nak semayang, kita semayang sekali, tapi Haji lah jadi imam. Kena minta izin. Haji lah jadi imam. Dia kata, jangan ustaz. Saya ni baru nak start. Ustaz dah jadi. Dia izinkan baru boleh jadi imam. Sedang tu hak tuan rumah. Sebab tajuk kita pun, hendaklah tuan rumah lebih berhak jadi imam di rumahnya sekalipun tetamu itu lebih alim daripada tuan rumah. Jangan mentang-mentang, anak kan mufti. Biarlah anak jadi imam. Tak, rumah orang, awak kena minta izin juga dengan tuan rumah. Baik itu, kalau kita pergi rumah orang, ingat, yang layak jadi imam adalah tuan rumah, bukannya kita. Abu Atiyah radhiyallahu anhu dia pernah cerita, Malik bin Huwairis, dia pernah singgah di sebuah masjid. Masa tiba waktu semayang, orang tolak dia. Dia ni orang alim, tolak dia jadi imam, tapi dia tak nak. Kata, ngapa ustaz? Awak ustaz, jadilah imam. Kata dia, man zara qauman fala ya'ummuhum fala ya'ummahum rajulun minhum. Siapa yang pergi jumpa satu orang kaum,
maka janganlah dia mengimamkan mereka, tapi hendaklah yang jadi imam itu orang di situ. Hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Kalau menurut Imam An-Nawawi, hadis ini ditakhsiskan ataupun diperjelaskan dengan lebih terperinci dengan riwayat yang datang daripada Ibn Mas'ud dan Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi sebut wala yu'ammar rajulu fi ahlihi wala fi sultanihi wala yujlas ala takrimatihi fi baitihi illa biiznih. Janganlah kamu menjadi imam kepada orang di daerah kekuasaannya. Jangan kamu duduk di ruang tamunya, khususnya di kerusi dia, kecuali mendapat izin dari dia. Hadis Muslim. Kan rumah orang, rumah kita pun, ruang tamu kita ada kerusi kita. Kursi tuan rumah lah. Barangkali kursi tu satu single seat saja, agak gemuk orang. Biasa untuk tuan rumah lah. Tetamu kursi panjang. Kita nak masuk, anak ramai, dah penuh dah duduk oleh kursi panjang. Tinggal kursi tuan rumah je. Maka kita jangan duduk. Boleh duduk, minta izin. Boleh duduk sini. Tak apalah duduk situ lah. Kita suruh budak-budak ni duduk bawah. Jangan duduk di kursi tuan rumah. Takkan tuan rumah pula duduk atas lantai pula. Ya, apa masalah datang. Satu kerja pula lah tuan rumah. Satu. Dan kita pula tak boleh jadi imam kecuali lepas minta izin daripada imam. Daripada tuan rumah. Itu kaedahnya. Dalam syarah Sahih Muslim disebutkan, tuan rumah lebih berhak menjadi imam di rumah dia sendiri. Namun, diperbolehkan dia menawarkan tugasan imam itu kepada tetamu jika tetamu tersebut pada penilaian tuan rumah memiliki kelebihan daripada dia. Boleh. Jika tetamunya itu seorang sultan. Sultan ni mustahil lah tuanku. Sultan. Kalau dalam hadis disebut sultan. Yang padanan sekarang ni mungkin orang yang ada kuasa. Contoh yang Muhammad Adun misalnya datang ke rumah. YB datang rumah kita. Atau Tok Penghulu yang ada kuasa. Tuan Qadhi datang rumah kita. Maka dianjurkan kita minta mereka jadi imam solat sebab wilayah kekuasaan mereka. Afdalah wilayah kekuasaan. Dan ketika kita sudah dipersilakan oleh tuan rumah untuk imamkan solat, sayugia kita terima tawaran itu dan jangan tunjuk pula pada orang lain. Ingat tuan-tuan, semayang ni jangan tunjuk-tunjuk. Orang tunjuk kita, jangan tunjuk pula ke orang. Jangan. Sebab ada satu kaedah fiqh dalam kitab Al-Ashbah wal Nadhair, mengutamakan orang lain dalam ibadah itu makruh. Menunjuk-nunjukkan ke orang. Tuan rumah tunjuk kita, oh, Ustaz jadi imam. Saya tak boleh jadi imam. Silakanlah pula reba saya lah jadi imam. Dia tunjuk pula orang, makruh. Sebab dah ditunjukkan. Kecuali memang kita tak reti betul. Tapi kalau kita boleh, kita tak makruh lah. Itulah lebih kurang untuk perbahasan kita bab tentang tata cara sosial ini. InsyaAllah pada minggu depan kita masuk pada bab 12. Pelbagai sunnah yang berkaitan dengan adab tidur. Ini pun sedap juga. Ingat tuan-tuan, kitab kita ni bukan kitab fiqh. Tapi kitab tentang sunnah-sunnah yang dah dilupakan. Yang orang tak buatlah sekarang ini kerana tak tahu bahawa ianya adalah sunnah Nabi. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan masuk bab yang baru. Sunnah berkaitan dengan adab tidur. Sebelum berpisah ada beberapa pesanan kita nak maklumkan kepada jemaah. Masjid Negeri ada buka satu tabung khas. Ada letak di kawasan situ. Tabung khas ini kita nak santuni Masjid Negeri lama di Lipis. Untuk makluman tuan-tuan, Masjid Negeri Sultan Ahmad I ni dulu asalnya di Lipis. Kita sebab ibu negeri Pahang ni dulu di Lipis. Jadi masjid tu bermula tahun 1898, dibina Masjid Negeri pertama di Lipis. Sampailah tahun 1955 baru pindah ke tapak sekarang. Jadi masjid itu sekarang dah jadi masjid jamek dan dah lama tak buat sembahyang Jumaat. Kali terakhir dia buat sembahyang Jumaat 1971. Bila dah wujud Masjid Sultan Mahmud, dah tak ada lah Jumaat masjid lama. Alhamdulillah, kebahdulian tuanku perkenan, masjid lama tu boleh buat sembahyang Jumaat. Kembali melakukan sembahyang Jumaat setelah hampir 50 tahun kita tak sembahyang Jumaat di situ. InsyaAllah lepas PRU ni kita akan buat sembahyang Jumaat. Jadi kita memerlukan untuk kita nak PA sistem masjid tu. Kami dah pergi melawat
dia punya bunyi PA system tak segah sepatutnya lah. Jadi kita nak merawat akustik di masjid itu, jadi kita memerlukan sokongan daripada tuan-tuan puan-puan. Ini percayalah, ini pencen kubur kita. PA system tu kami akan beli, tuan-tuan sumbang. Tak banyak, dalam 11,000 gitu je. Bayangkan setiap kali orang azan, orang mengaji, ceramah, semua pahalanya mengalir kita semua. Masjid negeri boleh je sumbangkan terus 11,000. Tapi kami nak mengajak tuan-tuan puan-puan, jom kita buat sedekah khusus untuk PA system masjid lama, masjid negeri lama di Lipis. InsyaAllah hari ni pasukan kita akan pergi untuk buat pemantauan, wiring-wiring semua. Jadi sama-samalah kita membantu. Dan untuk makluman juga ada, macam minggu lepas kita ada kaunter Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf. Untuk maklumat lebih lanjut boleh ke kaunter selepas ini. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa, moga majlis diberkati ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrujuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'ilan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikannya, keindahannya, limpahkanlah kepada kami apa yang telah engkau limpahkan pada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.